Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-malikil haqqil mubin. الذي جعلنا من عباده المتقين الذين استثناهم عن الخسران المبين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang mulia Tuan Pengerusi Majlis dan juga kepada yang menjadi mudi ini madrasah, nama apa? Ma'had Tahfidz Al-Quran Darussyatibiyah. Dan juga kepada semua ahli jawatan kuasa ma'had, mudirnya dan guru-guru yang bertugas, dan kepada semua adik-adik pelajar yang sedang belajar, terutama dalam menghafazkan Quran. Semoga-moga diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga semoga dibarakati segala apa tuntutan kita itu tak disia-sia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi alhamdulillah, syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang menciptakan sekalian alam, sebagaimana itu merupakan suatu pegangan bagi kita orang Islam. Ia juga menjadikan kita ini dan dia pilih kita ini daripada hamba-hambanya yang bertakwa. Termasuk di dalam kata takwa itu sebagai takwa yang asasi, iaitu beriman, percaya dengan bahawasanya ialah Tuhan yang tidak berhak disembah dengan sebenar-benar, melainkan hanya Ia. Dan Ia pula menjadikan kita ini hamba muttaqin, yang Ia telah mengkecualikan mereka itu daripada hidup di dalam kerugian yang nyata. Sebagaimana firman-Nya, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat ila akhir ayah.
demi masa waktu asar, masa sudah akhir, nasbah dengan telah lalu umur dunia ini, nasbah dengan yang baki lagi sangat-sangat akhir. Ibaratkan kalau waktu sudah pun waktu asar. Dan semenjak daripada turunnya Al-Quran sudah dikatakan demi asar. Jadi kalau zaman kita ini dah 1400 tahun lebih, bermakna asar tu sangat akhir dah. Nah, kalau kita kata matahari gak hampir terbenam, hampir right dah. Walau bagaimanapun kita hidup di akhir zaman, Allah Subhanahu wa ta'ala dengan semata-mata kemurahannya, kurniaannya, kesayangannya, Dia menjadikan kita ini hamba yang beriman. Di samping itu pula memberi taufik hidayah kepada kita, dapat kita menunaikan pola amal salih mengikut bagaimana dengan peraturan-peraturannya yang dikatakan mukmin yang amil bi'ulumihim. Allah pada awal ia menghukumkan sesungguhnya segala manusia itu sungguhnya mereka di dalam kerugian, kecuali orang-orang yang telah beriman dan mengerja akan kerjaan yang baik. Inilah nasib baik kita. Allah menjadikan kita hamba yang beriman. Walhal tidak ada halangan atas Allah dan tidak ada siapa yang boleh menghalangkan Dia daripada menjadikan kita ini hamba yang durhaka, hamba yang kufur. Tak ada jadi halangan. Sebagaimana akidah kita berpegang dan kita mengaku pula, dan Allah disebut Dia adalah Rabbil Alamin. Dia Tuhan yang menciptakan sekalian alam. Setengah daripada alam kita ini. Dia Tuhan menciptakan alam, ikut Dia sahajalah. Dia nak jadi bagaimana, macam mana, pegangan apa saja harus bagi Dia. Tapi nasib baik kita walaupun bangkit di akhir zaman, Allah menjadikan dan memilihkan kita daripada hamba yang beriman. Yang ia istisna pada kata manusia itu dalam kerugian. Illa allazina amanu, malaikat orang yang telah beriman. Itu kecuali daripada orang yang hidup dalam keadaan rugi. Tambahan pula wa amilus salihat, kerja akan pekerjaan yang baik. Untuk nak tahu kerjaan baik ataupun tidak, mesti kita masuk belajar dari segi hukum syariat yang ditunjuk aja dalam bicara ilmu fiqh. Adapun mengenai dengan iman, itu kita mempelajari ilmu yang dikenali dengan ilmu usuluddin. Sesuai dan munasabah dengan soalan yang telah dibentangkan tadi. Jadi Nabi SAW pada satu hari dia sembahyang salat subuh dengan para sahabatnya radhiyallahu anhum. Setelah ia salat subuh, dia bangun beri ucapan. Nah, kita nak panggil apa? Kalau lah kata kalau bentuk hari Jumaat panggil khutbah. Kalau jemaah tabligh dia guna panggil bayan. Nah, kalau kita bahasa guru baca kitab panggil mengajar. Ataupun nak panggil kata bila kuliah subuh. Itu panggillah apa saja nak panggil. Pentingnya dia solat subuh, dia bangun beri ucapan mau'izah sebagaimana Syekh dia baca saat ni. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah.
Bila beri ucapan dia tu satu ucapan yang telah diceritakan oleh setengah sahabat, di antaranya Khirbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Ia menyatakan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada kali itu satu ucapan yang gemetar hati-hati para sahabat. Ketar. Nah, bahasa Kampung panggil ketar, ke panggil apa luar sini? Ketar. Ketar. Ketar hati para sahabat hingga sampai nampak zuhir badan tu. Berdenyut-denyut. Hebatnya ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari itu. Dan juga menitis air mata. Menitis air mata dengan ucapan. Lalu puak sahabat kata, "Ya Rasulullah, ucapan akau di kali ini ka'annahu mau'izatu muwaddi'." Seakan-akan ucapan engkau hari ini ucapan orang yang mau meninggal dunia. Seolah-olah orang nak meninggal dunia. Disengkau oleh puak sahabat. Kerana hebat ucapan dia hari itu. Tapi dia tidak sebut dalam dia tu ucapan apakah. Selepas pada itu sahabat seka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak meninggal dunia. Lalu tu puak sahabat tanya, "Ya Rasulullah, famaza ta'hadu ilaina?" Maka apakah engkau ingin berpesan kepada kami? Bagi-bagi lapar riwayat. Engkau nak pesan apa kepada kami? Seolah-olah engkau mau meninggal dunia. Apa engkau nak pesan kepada kami? Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Usikum bitaqwallahi was-sam'i wat-tha'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyiyun atau kama qala." Di situ ada bagai-bagai riwayat. Maksudnya usikum, aku wasiat. Itu kita jawab Arab wasiat nah. Bila Melayu kita betul panggil apa? Pesan. Pesan nah. Aku pesan akan kamu bitaqwallah, dengan takut, dengan hirau akan Allah. Dia pesan. Jadi sekalimah dia terpesan tu pendek tapi min jawami'il kalim. Karena makna taqwa Allah dia ada 3 martabat. Taqwa dengan mana asas iaitu beriman. Jadi alhamdulillah kita ada iman. Taqwa yang kedua iaitu dengan mana imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Imtisalul awamiri iaitu junjung ataupun tunaikan segala perintahnya. Wajtinabun nawahi, dan menjauhi segala tegahan ataupun larangannya, larangan Allah. Gak dalam hidup kita ni tak sunyi pada dua itulah. Semua perkara tak sunyi daripada perkara yang ditegah oleh agama dan juga perkara yang disuruh, yang diperintah oleh agama, ini oleh Allah. Tak sunyi pada itu. Kemudian makna taqwa ni meliputi taqwa yang pertama iaitu asas beriman. Atas pada itu junjungkan segala suruhan dan menjauhi akan segala tegahan. Tu setiap dalam gerak gigi kita, mata kita tak sunyi daripada melihatkan yang ditegah ataupun yang disuruh. Begitu telinga kita tak sunyi daripada mendengarkan yang disuruh dan juga yang ditegah. Kaki kita berlangkah
Tak lepas kepada yang ditegah dan yang disuruh. Tak sunyilah. Tangan kita menjepuk, mencapai, mengholor, mengambil. Tak sunyi pada ambil yang disuruh dan yang ditegah. Tak sunyi pada tu. Nah, patut ada di tengah. Orang panggil dia antara yang disuruh dengan yang ditegah. Iaitu panggil perkara mubah. Yang dibiarkan. Apa dibiarkan? Tak ada kata suruh. Dan tidak kata tegah. Biar. Yang dibiar dalam kitab panggil perkara yang harus pada syarak. Tak sunyilah daripada itu. Kemudian apabila begitu, mari sebut satu pula. Was-sam'i wat-tha'ah. Sedangkan as-sam'i asal arti mendengar. Maksud mendengar mana menerima. Wat-tha'ah patuh, ikut. Seperti ada sebut, kita mesti taat kepada ibu bapa. Kita mesti taat kepada guru. Kita mesti taat kepada Allah dan Rasul. Taat itu mengikut. Maka semua perkataan taat maknanya dan juga sam arti mendengar, yakni menerima. Semua tu dah masuk di dalam taqwa Allah. Tapi mengeluar suku, kalau orang mengaji kaedah panggil min adfil khas 'alal 'am. Seperti ayat hafizu 'alas salawati was salatil wusta. Kamu peliharakanlah segala sembahyang, termasuk segala sembahyang 5 waktu. Kemudian sebut semula pula was salatil wusta, dan sembahyang wusta, sembahyang yang lebih. Nah, sembahyang hak lain. Apakah sembahyang wusta? Khilaf di kalangan ulama. Kau yang sahih salah asar. Ada juga kata solat subuh. Baik. Jadi bermakna kata sedangkan solat asar baik, solat subuh dah masuk di dalam kata hafizu 'alas salawat. Tapi sebut lagi wassalatil wusta, nak menunjukkan bahawa solat wusta ni ada lagi keistimewaan dia di atas solat-solat yang lain. Begitu Allah dalam hadis ni, aku wasiat, aku pesankan kamu dengan taqwa Allah, dengan takutkan Allah. Meliputi habis dah. Nah, dari segi apa akidah, dari segi pegangan kita beriman dengan Allah, maksudnya takwa Allah. Setelah kita beriman dengan Allah, buat kaya disuruh, menjauhi kaya darah, semua maksudnya takwa Allah. Tiba-tiba mai sebut suku, dan aku berpesan akan kamu dengan mendengar, dengan menerima. Kerana menerima tu maksud dalam kata takwa Allah. Tapi sebut suku ini nyata kata penting. Sebab tu kita sebagai anak pelajar, bila guru-guru, ustaz-ustaz beri nasihat kepada kita, tunjuk ajar kepada kita, kita sebagai murid sifat menerima. Terima ajaran daripada guru. Dan sifat kita sebagai murid, taat kepada guru. Nah, begitu juga dengan ayah, dengan ibu bapa kita pun, kita disuruh dengar apa yang dia memberi pesanan, dan kita taat selama tidak bercanggah dengan syarak. Itu sebagaimana maklum dalam hadis lain kata la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliqi. Tidak ada taat patuh ke makhluk pada barang yang dirakakan Allah. Nah, baik. Kemudian lepas tu dia sambung lagi. Sebab apa dia pesan begitu? Sehingga datang pula suatu perkataan orang mengaji kaedah panggil ghayah. Dan jika jadi amir atas kamu, jadi pemimpin atas kamu itu oleh abdun hamba habasyun, ya bahasa Habasyah, yang berkulit hitam. Jadi maksudnya sekalipun yang ada pimpin kamu itu hamba, dari segi pangkat hamba ni kuranglah. Sekalipun fardu takdir, walau hamba taklah jadi pemimpin. Fardu takdir, kalau hamba sekalipun takdir kata ada satu masa hamba boleh jadi pemimpin. Fardu takdir, sekalipun mu kena dengar, mu kena patuh. Maksudnya begitu. Walaupun jadi pemimpin tu huduh orangnya, hitam orangnya, di segi pandangan mata kepala tu huduh.
Sekalipun mu kena dengar, mu kena patuh. Itu pesanan dia. Tepat yang munasabah dengan soalnya ialah sebab apa yang ia pesan begitu. Pesan suruh patuh, pesan suruh dengar dan taqwa Allah. Kerana fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Kerana sesungguhnya barang siapa hidup daripada kamu selepas aku, yakni ba'da wafati, selepas daripada aku wafat, selepas daripada mati aku kelak, katakanlah mu fardu takdir umurmu dipanjang oleh Allah, siapa hidup lepas pada aku, lepas pada mati aku, fasayara ikhtilafan katsira, maka selagi lihatlah ia akan perselisihan yang banyak. Tu dia beritahu kita dah tu. Jadi, apa perselisihan yang berlaku? Ini sadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba timbul perselisihan banyak. Benar dia rakyat dah. Kata lagi akan berlaku perselisihan yang banyak. Oleh itu dia pesannya taqwa Allah. Jadi iman tadi. Nah, dia pesan pula as-sam'i wa ta'ah. Tu bila kita meliputi dalam 3, semoga-moga selamat. Sebab lagi akan siapa yang hidup panjang umur selepas daripada mati aku, maka selagi lihatlah perselisihan yang banyak. Apabila perselisihan yang banyak, bagaimana cara? Seolah-olah sahabat tanya, ya Rasulullah, bagaimanakah sekiranya kalau kami dipanjangkan umur sempat masa tersebut, dapat masa tersebut, masa perselisihan banyak, lalu dia wasiat lagi, fa'alaikum bisunnati, maka tetap atas kamu itu, lazim atas kamu itu dengan jalanan aku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidinal mahdiyyin min ba'di, dan turut ikut jalanan khulafa pengganti-pengganti aku selepas daripada aku. Dia mereka yang dihidayahkan oleh Allah. Jadi itu pesanan dia. Dan ada pula hadis lain, maksudnya telah berpecah Yahudi 71 firqah. Dan Nasara pula telah berpecah 72 firqah. Dan selagi berpecah umat aku 73 firqah. Itu dia menyatakan. Kemudian dalam 73 firqah, iaitu semuanya dia umumkan dulu. Semuanya itu adalah di dalam neraka. Kecuali satu saja. Dikatakan firqah an-najiyah, firqah yang selamat daripada azab. Lalu ditanyakan, siapakah mereka itu? Dia jawab, wahiya allati ana 'alaiha wa ashabi, atau kama qala, iaitulah firqah yang mereka berjalan atas jalanan aku dan juga atas jalanan sahabat-sahabat aku. Itulah dia panggil ahli sunnah wal jamaah. Itu kita tubik nama dia. Siapa dia hari ni pun kita kenal nama. Nah, walaupun tak kenal tua setara mana tu, tapi nama kita kenal ahli sunnah wal jamaah. Maka untuk kita nak kenal dia, mestilah kita belajar akidah, kitab-kitab yang dikarang, disusun oleh ulama daripada ahli sunnah wal jamaah. Nah, itu untuk kita nak kenal dia tu. Masalahnya banyak sangat. Banyak sangat. Cuma itulah pesanan dia. Kemudian tepat kita perlu kita belajar antara lain. Maknanya ada setengah ulama hurai kata, jadi siapa dia hak dikandaki kata sataftariqu ummati
selagi berpecah oleh umat aku. Murad umat aku situ siapa? Karena kita maklum bila sebut umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terbit dua pengertian. Satu dia panggil ummatud da'wah. Umat yang telah sampai seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadanya. Itu panggil ummatud da'wah. Maka apabila sampai seruan kepadanya, ada yang terima, ada yang tak terima. Maka hak umum kita panggil ummatud da'wah. Kemudian apabila sampai seruan kepada mereka, ada hak yang terima. Hak terima tu panggil ummatul ijabah. Yang ni puak muslimin. Orang ni mau memeluk agama Islam panggil ummatul ijabah. Lain pada tu masalah ummatud da'wah. Semua tu umat dia. Hak terima memeluk agama dia, yakni agama Islam dimaksudkan, maka panggil ummatul ijabah. Maka dalam hadis kata, selagi berpecah oleh umat aku, murad umatku, ummatul ijabah. Hak terima Islam dah. Tu pecah tu. Pecah tu lah kepada beberapa firqah. Maka dia ukur kata semua tu neraka kecuali satu. Apa tu maksud apa maknanya? Di sini ulama yang halusi dalam membicaranya, semuanya neraka itu kita kena klik kepada akidah Ahlussunnah sesuai dengan tu. Jadi akidah Ahlussunnah mengenai dengan azab di akhirat yang kita tengok dia mati. Ahlussunnah kita, ya kita ni tak sunyi. Walau firqah, berapa firqah panggil lah, tak kira lah. Tepat tengok, innamal a'malu bil khawatim. Hanya segala kerjaan kita itu bersangkut dengan khawatim, segala kesudahan. Tengok kesudahan kita, yakni mati kita di atas apa. Kita punya dua tu ya. Nak panggil apa nama agama, tak kira lah panggil nama agama banyak bukan. Firqah pun banyak, tak payah sebut. Tapi tepat naknya, segalanya tempat kita duduk di khawatim, di hujung jatuh kesudahan kita. Yakni semasa roh kita bercerai daripada badan tu, mati di atas apa? Dia dua aja, iman dengan kufur, dua tu ya. Tetap nak panggil firqah, panggil lah. Nak tu biar tu panggil apa, firqah apa. Tepat pentingnya ketika mati atas iman ke kufur. Situ Ahlussunnah ditulis dia. Kemudian katakanlah, wa'amu mati di atas iman, wa'amu mati di atas kufur. Mana bercakapnya mati di atas iman. Bila ia mati di atas iman, akidah Ahlussunnah kita, wajib kita intikad orang mati di atas iman tu, wajib dibalaskan syurga. Qat'an, putus. Orang mati di atas iman, dapat masuk syurga. Putus, yakni tak ada khilaf di kalangan ulama Ahlussunnah. Sehingga-hingganya nak masuk syurga tu selalu dulu ke dia tu laiha. Orang ada orang mukmin mati di atas dosa, atas salah. Kayak kita ni dalam hidup ada yang salah. Salah pula tu besar, salah tu kecil, banyak, sedikit, tebal, nipis. Boleh situ. Jadi pentingnya bila mati di atas iman, wajib syurga. Pegangan Ahlussunnah. Lain dengan setengah pegangan Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah kata, orang mukmin, tapi bila mati atas dosa besar, dia kata kekal dalam neraka. Hingga azab tu ringan sikit daripada orang kufur. Itu tu bukan Ahlussunnah pegang kita. Itu kita ingat simpulan pegangan Ahlussunnah dulu. Orang Ahlussunnah pegang, apabila seorang mati di atas iman, wajib syurga. Qat'an. Putus. Dengan dalil syaraknya, dalil nakalnya, dalil akalnya. Lepas tu beberapa ayat lah dalilnya tu. Sehingga-hingganya, orang mukmin mati atas iman tu. Ada mati orang mukmin yang asin, yang deraka. Ada orang mukmin tapi mati dengan tak solat. Ada orang mukmin mati di atas segala kerjaan maksiat.
Nah, mati dengan keadaannya zina yang tidak bertaubat, mati dengan keadaannya mabuk yang tidak bertaubat, paling mukmin. Asalkan apabila iktikad dia, sekalipun dia kerja maksiat dosa besar, dia kerja dosa besar di segi undang-undang peraturan syariat panggil dosa besar, seperti zina dosa besar, bunuh orang dengan zalim dosa besar kecak tu syariat Islam. Tapi kalau tanya dari segi i'tikad pegangnya dia mengaku kata haram. Zina mengaku kata haram. Tapi dia melaku juga itu nafsu dia tak terkawal nafsu. Nah, dia tak boleh nak lawan mujahadah nafsu, soalan nafsu mengalahkan dia. Kalau ingat kata duk bertanding kak, nafsu dengan dia, nafsu boleh mengalahkan dia. Sebab tu dia jatuh dalam maksiat yang tarik di nafsu ni kejap tak sabar. Tapi iktikad kalau tanya bagaimana peganganmu mengenai dengan zina, yang mengaku haram, dosa besar yang mengaku. Derakakan ibu bapa, apa pegangan kamu? Haram, dosa besar. Dia kenapa kamu hidup lawan? Dia kata tahu kata dosa besar. Tapi jokah ibu-ibu. Dia kata, jokah ibu. Kita orang muda, ibu dah tua. Kadang-kadang ibu kita suruh itu sikit suruh. Hop! Suruh semua. Masalah tak apa tu. Sedangkan Al-Quran kata, wala taqul lahuma uff. Tak ada apa jokah gitu. Sekadar kata, pergi ambil itu sikit. Atau bangun dengan masa tu. Nah, tapi bila ditanya apakah hukum deraka ke bapa, haram, dosa besar, mengaku. Maka dia panggil usuluddin tu. Iman tak tanggah. Kalau balik hak wajib pula, seperti solat 5 waktu, dia tak solat. Tapi kalau tanya apakah hukum solat 5 waktu atau Islam, wajib, dia mengaku penuh-penuh wajib. Nah, puasa bulan Ramadan bagi orang yang sihat cukup syarat, yang mengaku wajib sekalipun dia tidak solat, sekalipun dia tidak bersiam berpuasa. Apa tu? Mukmin. Cara hukum mukmin. Lepas tu bila dia tetap taubat, apa yang mukmin yang berdosa, yang deraka kepada Allah. Bila orang mukmin mati, katakanlah mati di atas iman. Mati atas iman tapi kesalahan tak solat dia, kesalahan kerja maksiat, dosa besar tak taubat, orang mati dalam berdosa. Ini berkecek tu undang-undang. Lepas tu masalah ampun tak ampun serah pada Allah. Atau akidah Ahlussunnah. Nah, bila mati di atas iman, wajib syurga, akidah Ahlussunnah. Hinganya azab dulu, tu pulalah kepada tahta masyiatillah. Kanaki Allah lah. Jika dia nak ampun, itu kemurahan dia. Kalau dia nak menyiksa, itu keadilan dia. Tak akidah Ahlussunnah dari situ. Adapun bila orang mati di atas kufur, hak tu putus. Azab neraka. Tidak dapat syurga. Ini janji daripada Allah. Itu akidah Ahlussunnah dari situ. Sebab tu apabila kata 72 lagi ni, hak 71 katakanlah hak najiyah. Orang yang lepas iktikad dia sah, amalan soleh dia bercukup, maka hak tu katakanlah najiyah. Hak 72 lagi, hak kata masalah kata semua tu neraka malaikat satu. Semua neraka dia orang apa? Tu kelak tadi. Kalau dia tu akidah dia tu silap daripada jalannya Ahlussunnah tapi tak membawa pada kufur, maka dia panggil mukmin. Tapi dia salah dari segi akidah tu, terlari daripada Ahlussunnah. Tu serah pada Allah Ta'ala. Mana gitu. Nah, kalau katalah mati atas iman, tapi kesalahan akidah dia tu salah, menyalahi dengan Ahlussunnah, orang kata mati dalam maksiat dari segi pegangan. Tu serah pada Allah. Sahabat terlebukir kata semua perjalanan lain pada Ahlussunnah tu semua kena hukum kufur, tak boleh. Abang tengok, kalau tengok dia, orang Mu'tazilah, dia khilaf dengan Ahlussunnah setengah daripadanya. Nak contoh setengah padanya. Kita Ahlussunnah kata, syurga dan neraka yang ada dan telah ada dah. Ada dah. Tapi orang Mu'tazilah kata, syurga dan neraka sekarang belum ada. Tetapi lagi akan ada. Bila di akhirat esok, lagi akan ada di akhirat esok.
Adapun sekarang ni belum ada. Itu tu pegangan ahli sunnah. Tu kalau kata apa tu? Sesat dari jalan ahli sunnah. Tapi ahli sunnah tak hukum kata mereka kufur. Kenapa? Kerana pegangan dia ada orang kata dalil bagi dia. Begitu juga dia Ta'ala kata apa? Kita ahli sunnah kata orang mukmin mati atas iman di akhirat esok janji daripada Allah boleh melihat zat yang maha mulia, lebih lagi nikmat daripada syurga, melihat zat Allah. Orang Mu'tazilah kata mustahil melihat zat Allah. Yang tercanggah tu. Apa yang Mu'tazilah? Apa Mu'tazilah? Firqah yang tergelincir dari jalanan ahli sunnah. Dan ada pula firqah Qadariyah. Qadariyah tu dua pula lah huraian. Qadariyah hak qadim dulu, dia nafi terus qada dan qadar. Maknanya bukan Allah tahu sedia, hanya Allah baru je tahu. Tu. Tu Qadariyah yang menafikan ilmu Allah. Mana Allah hanya baru tahu seperti kita baru tahu lah. Tekah belum berlaku, kita tak tahu lebih dulu. Apabila berlaku, baru tahu kata benda jadi gini. Sebelum tak tahu. Maka ada juga orang pergi kata Allah hanya baru tahu ketika berlaku. Belum berlaku Allah tak tahu. Tu yang panggil Qadariyah qadim. Apa hak qadim? Mereka ini menafi qada qadar. Mana menafi rukun iman satu. Tu ada kufur tu. Lepas tu ada satu Qadariyah lagi. Qadariyah dengan mana menafi qudrat. Dengan bahawa dia kata bukan dengan bahawa dia kata kudrat hamba boleh bekah pada segala perbuatan ikhtiari. Dia Qadariyah tu dia payah maksud dia dalam kata Mu'tazilah juga, tapi mubtadi'ah, bukan dihukumkan dengan kufur dak. Jadi klik pada kaedah kita tadi, mana-mana daripada hamba Allah yang mati di atas iman, janjinya wajib syurga. Hingga masuk dahulu kau, kemudian kau, itu terserah pada Allah. Orang yang ada kih, Tuhan tak apa, kena patah dunia nah. Bila orang ada salah, kalau pihak nak ambil kesalahan, itu adik kena tahu undang-undang kerana orang salah. Tapi nak apa juga itu kemurahan. Salah ni, maaf, tak apa, maaf, tak ambil salah. Kalau tidak, awak ni salah. Kena bayar. Kena denda dan sebagainya. Itu paling adil turut pelaturan. Itu sebagai contoh. Itulah di antaranya. Jadi hak kata pecah 73, satu hak Najiyah, 72 lagi tu neraka. Bila kata begitu, jika Tuhan tak ampun. Nak kata jika Tuhan tak ampun. Ataupun masuk neraka, sekadar kesalahan. Itulah di antaranya. Walau bagaimana sekalipun, naklah kita bersungguh-sungguh belajar dan kena akidah ahli sunnah wal jamaah setiap masalah. Baik masalah berpegang dengan apa saja, kita kena pegang turut jalan ahli sunnah. Tu kata firqah yang najiyah, yang lepas daripada azab neraka yang kekal. Itu maksudnya. Lepas tu apakah pegangan ahli sunnah? Itu kena belajar dia lah. Kena tu bawa tubik satu masalah apa. Itulah maksudnya gitu. Di antara ada sebut-sebut saat ni. Dan apa lagi masalah yang kedua tadi? Tak apa, tak payah tu. Solat nah. Baik. Terlebih dulu kita kena tahu hukum dulu. Jadi sebagaimana salat, asal pada luar salat mana doa. Mana minta, sama ada minta kebaikan ataupun lain. Satu kawan kata ad-du'a bil khair, tu makna salat pada luar. Tetapi yang kita dah pakai salat dengan makna sembahyang, dia panggil semelak salat makna pada syarak. Pada syariat undang-undang bila sebut salat, kita salim Melayu sembahyang.
Dia panggil hakikat syar'iyah dia panggil. Ada pun pada lugah salah makna minta. Tu salah. Maka apabila sebut salah, kita salin ke Melayu kata sembahyang, itulah salah dengan makna pada syarak, iaitu aqwalun wa af'alun makhsusatun muftatahatum bitakbir muhtatamatun bitaslim. Ada setengah kait bisyaraitlah. Makna salah, makna sembahyang iaitu beberapa bacaan yang tertentu dan beberapa perbuatan yang tertentu yang dimulai dengan takbir, yang disudahi dengan beri salam, yang berkaitan dengan beberapa syarat. Sebab tu bahajak pada kita kena rukun solat dan syarat-syaratnya tu dalam fiqh bicara. Lagi tak fiqh bicara lah tu. Dia pungut istinbat ambil daripada hadis-hadis. Baik. Lepas tu bila rukun dan syarat khilaf pula di kalangan ulama, di kalangan mazhab-mazhab. Kita ke mazhab Syafi'i, kita mengajilah kitab fiqh mazhab Syafi'i. Lepas tu kita nak mengaji pula tamah untuk luah, nak tahu, nak meluahkan ilmu, kita tahu mazhab-mazhab lain tu untuk nak luah ilmu. Untuk cukup bagi kita beramal, salah satu mana mazhab cukuplah. Kita ni mazhab Syafi'i. Kita belajar kitab-kitab fiqh mazhab Syafi'i. Baik. Apabila kita tahu di situ, tahu pulaknya sabab bagi nak wajib solat. Syarat bagi nak sah solat, dan satu lagi sabab. Sabab apa tu? Sabab bagi wajib. Kalau tak ada sabab, tak wajib. Ini seperti kita sabab raih waktu tadi. Itu satu sabab mewajibkan solat maghrib. Apabila habis maghrib masuk isyak, sabab bagi wajib solat isyak. Itu sabab. Syarat nak wajib, kita punya ni ada akal, panggil akil, dan sampai umur, panggil baligh. Tu di antara sabab bagi wajib. Kemudian apabila kata sabab bagi wajib ialah masuk waktu, kita kena apa waktu? Zuhur. Masa mana kau zuhur, masa mana kau asar, atau mana tangga satu tu dah wajib belajar, wajib ain belajar tu. Kerana diwajib atas kita solat, kena apa solat, makna sana. Beberapa baik hati kena apa di antara bacaan dia? Takbir, belajar takbir. Bacaan tertentu tu, perbuatan tertentu, rakaat, sujud. Tiap-tiap satu dia ada pelajaran dia tu. Lepas tu berkaitan dengan syarat dan sabab. Sabab bagi wajib ialah masuk waktu. Kita kena apakah waktu, masa mana waktu zuhur asar. Setelah masuk kata waktu, bila masuk waktu dah, kita ni pula dah ada akal, dan kita siapa umur akhir balik panggil mukallaf. Syarat wajib pun ada, sabab bagi wajib pun dah berlaku. Wajiblah. Maka bila wajib dah, dia ada pula waktu kita sembahyang ni, ada yang luas. Ada yang sempit. Hak luas sekali waktu isyak, kan? Kemai tu. Mula daripada habis maghrib masuk isyak, habis dia subuh baru habis isyak. Kemai luas. Di antaranya zuhur 3 jam lebih-lebih. Mula daripada masuk waktu zuhur sampai 3 jam lebih. Begitu asar lebih kurang 3 jam. Maghrib tu hak sepit sekali. Kalau satu kaum lebih kurang kita katanya setengah jam. Tapi kita dah amal sekarang ni sejam 10 minit.
Kita dah amal sekarang. Yang pada khilaf pula tu. Apa yang kaum qadim, kaum jadid dalam mazhab kita Syafi'i sendiri. Maka ulama kemudian mentarjahkan kaum qadim. Iaitu nak bila mulai daripada masuk maghrib, right, matahari pada pandangan mata kita, right, masuklah maghrib. Bila right mula-mula tu panggil duk merah di kaki langit. Ufuk langit. Merah panggil syafaq merah. Kau yang satu kata, bila hilang syafaq merah, habislah maghrib. Walaupun kuning dah ada lagi. Tu kau jadi tu. Maka kita tak amal tu. Redup tua dengan kau qadim. Iaitu habis syafaq merah tapi masih kuning ada. Maghrib ada lagi. Kemudian habis syafaq kuning ada nampak putih di sebelah balik maghrib. Lepas syafaq putih. Masih tu tak ada, tak masuk isya lagi. Habis 3 tu. Syafaq merah, syafaq kuning, syafaq putih. Gelap, tutup. Tu masuk isya. Ni kita doa amal sekarang. Lebih kurang sejam lebih lah. Sejam 10 minit. Katalah ini maghrib pukul berapa? 7.5 minit. Isyak berapa? 8.20. Bermakna 15 minit. Sejam 15 minit. Sekarang ni masa dia. Tengok. Dah maghrib 7.5 minit. Manakala isyak 8.20 minit. Bermakna kata masa dia tu masa maghrib sejam 15 minit. Tu paling jauh dah tu. Kalau tidak tak sampai. Tidak tak sampailah sejam 12, sejam 10 minit, sejam 8 minit. Tengok-tengok masa zaman lah tu lah. Jadi tempat nak menyatanya, apabila mula masuk, sakut dah wajib. Bila berlaku sabab masuk waktu, sakut wajib di atas kita orang mukallaf. Tapi wajib apa panggil? Wujuban muwassa'an. Wajib tapi sebagai wajib diluas-luaskan. Apa maksud diluaskan? Kalau kita nak tangguh, kita nak takhirkan, boleh lagi. Maghrib masuk dah, jam 7.5 minit. Dulu kira boleh 15 minit, 20 minit, setengah jam lagi. Maghrib dah 7.5 minit, sampai pada 7.35, 7.40, tak ada solat lagi. Tak salah lagi. Tapi syarat memang kata kena ada azam. Bila masuk dah waktu maghrib, azam di hati nak semaya maghrib. Hinganya semaya selalu tak pasti. Sebab ia panggil wujuban muwassa'an. Wajib tapi ia diluas-luaskan. Kita nak kohar dulu, kalau kata ni kita kohar dulu, tak apa lagi, syarat menang. Apabila berjalan lagi sekarang, insya 8.20 minit. Sekarang dah 8.10 minit. Katakanlah, sekarang 80 minit. Ada lagi 10 minit nak habis maghrib, nak masuk isya. Kerana kata, kohar dulu. Tak boleh dah. Kerana tak nak teluh dah ni 10 minit ni. Dia panggil wujub mudayyak. Sepit dah. Tak boleh nak kohar dulu dah. Kalau tersengaja tak akhir juga, haram. Begitu isya ni kat luar sangat lah. Daripada mulai daripada 8.20 minit hingga ke subuh. Jam berapa subuh? Jam 6. 5.56. Tu isyak mula daripada 8.20 minit sampai ke 5.56. Tu isyak. Masa isyak tak mau solat lagi, tidur dulu. Tidur, jaga tengah mana tengok jam. Pukul 1 malam. Tidur lagi. Bangun tengok. Baru jam pukul 4 baru. Banyak lagi. Tidur. Nak buat masalah. Nabi kata, tapi azam kita nak solat. Ataupun kita pesan kepada kawan-kawan, aku nak tidur dulu. Menanti jaga aku. Aku tak solat isyak lagi ni. Azam nanti nak solat, tapi aku nak tidur dulu. Tidur. Bangun. 1 baru. Tidur lagi. Nak tetap berdosa bila ada azam begitu. Tapi kalau tidur dengan tak ada azam, tu dia haram situ lagi dah. Itulah ayat kata, agama kita ni tunjuk ajar pada kita ni cukup-cukup senanglah bagi orang yang faham dan tahu itu. Hingganya afdal, yang paling lebih sekali kita solat di awal waktu, supaya
tunai hak Allah Ta'ala di atas kita selaku hamba. Bila berlaku sabab bagi wajib dah, masuk dah sabab bagi wajib, kita pun tak ada sibuk apa-apa, tak ada masyhur dengan apa-apa. Seelaknya buat itu tunai lepas hak Allah Ta'ala. Apa kata kita ni mensegerakan melepas hak Allah Ta'ala. Itu dia afdal tu. Tapi bukannya semua masalah. Setengah-setengah masalah kalau waktu zuhur musim kemarau digalakkan supaya takhir. Kan orang berjemaah ke bila musim kemarau dia panah. Bila panah takhir sikit supaya dia lembut sikit panah. Itulah tengok-tengok ni masalah. Jadi secara umumnya kita apa dia semaya awal waktu tu satu dalam syarat kita digalakkan. Mana kita semaya di waktu awal waktu maksud dalam waktu fadilah. Maksud dalam waktu fadilah lebih kurang dalam setengah jam ataupun 40 minit. Ada kita juga sampai 50 minit panggil dalam waktu fadilah, zuhur, asar. Kita kata mengaji bab waktu dia ada pula panggil waktu fadilah, waktu jaid, waktu jawab. Bila karahah, waktu jawab ma'al karahah. Waktu tahrim, macam-macam dia panggil di sana. Jadi penting untuk kita nak tahu masalah apabila masuk waktu itu adalah sebab bagi wajib solat di atas orang yang cukup syarat, yang di atas orang mukallaf. Sehingganya nak solat selalu ataupun nak takhir harus tak ada masalah berdosa tapi dengan syarat azam hati nak solat. Ada pun masuk waktu memutuh hati tak mau solat, itu dia haram dari segi batin. Itulah di antara lain. Semua tu bercaraan tu dalam kitab-kitab fiqh. Baik. Lagi. Dalam keadaan yang sebelum jabat ini, macam mana kita nak kita selalu persoal takdir. Bismillah. Macam mana kita nak letak keyakinan mempersoalkan takdir Allah. Tadi masalah rukun iman tadi. Pertama kali tadi sebut dia kata rukun iman. Kalau kita tanya adik-adik ni banyak ingat ni rukun iman ada berapa perkara? Ingat. 6. Cuba bilangkan yang ke-6. Kita bilang yang ke-6. Yang ke-6 beriman dengan apa? Tengok ingat adik-adik. Beriman dengan qada dan qadar. Anda kata kita apa tu ingat. Tapi kalau huraian tu, tu kena mengaji pula. Apa ingat dulu. Seperti kita dah hafal Quran ingat. Ingat dalam dada. Baca betul. Kena dengan kaedah, dengan hukum bacaan. Ikhlas dalam membaca walaupun tak faham apa pun. Dalam janji hadis kita ada kelebihan. Baca Quran. Tapi bukan sudah dengan yang tu. Kita kena tahu makna dia. Pasal ni. Rukun iman ada 6 perkara. Bila lah. Beriman dengan Allah. Apa makna beriman? Cuba dia jawab. Apa makna beriman? Percaya. Faham tak pergi percaya? Makna percaya itu. Apa makna percaya? Arak pula dah. Pergi ke arak. Tak apa makna percaya? Yakin tak arak pula. Kalau kata iman. Apa makna iman? Percaya. Apa percaya? Yakin. Apa yakin? Itulah. Ini mana katanya. Mana kata yakin kelima arak. Nyata. Nyata. Kalau orang petani, dia panggil nyata, cerak. Hari sini tak cakap lagi. Tak cakap. Sekadar nyata. Nyata. Pasti campur dengan arak yakin. Arak yakin. Nyata. Jelas. Panggil juga dah. Nyata. Jelas.
Bila kelima kata nyata jelas patut ulama memberi takrif kata yakin ma la yahtamilun naqidha. Barang tidak ada ihtimal lawan. Nah, kalau kita cakap letak di persen ke, nak panggil yakin ni kena berapa persen? 100. Tiap yang tak ada ihtimal. Kalau katakanlah 99, mana ada lagi ihtimal 1 lagi. 1% boleh jadi tidak. Tak, dia kena penuh. Itu kelima kata yakin. Nah, sebab lawannya dia tu zan, syak, waham dan jahil. Itu lawannya yakin. Yakin ni barang tidak ihtimal lawan. Kalau kata persen dia 100%. Tu dia pada asalnya begitu. Sahabat kali kita ditanyakan, Allah ada ke tak ada? Ada. Ada Allah sungguh ke tak sungguh? Sungguh. Tanya lagi, sungguh setakat mana? Tak mana nak royak je, benda tu kena dah. Tuhan ada. Ada Tuhan sungguh tak? Sungguh. Setakat mana sungguh? Sungguh siapa tak terima dak sama sekali. Tu dia. Tu dia panggil itu Arab kata ma la yakbalu subut. Ma la yakbalun illa ma la yakbalun nafya. Ada setengah takrif ma la yatasawwaru fil aqli adamuhu. Ambil maksud daripada situ maknanya yakin kita tu mana ada Allah Ta'ala kita yakin. Tak ada syak sikit habuk. Tak ada kata dengan cara zan. Tak. Kalau kata Tuhan ada tak ada? Ada. Sungguh tak? Sungguh. Sungguh setara mana? Kalau tak ada sikit dah. Kau anak kena penuh. Kita penuh persen kita tu. Sungguh siapa tangga tak terima dak sama sekali. Tu penuh mendetail, panggil mendetail. Penuh mendetail. Dia panggil asal kelima yakin. Hingga kepada dalam keyakinan panggil lemah keyakinan di segi hak lain. Di segi amalan kita tu lemah. Di segi akidah nak takut tu. Ya tak ada ihtimal. Tak ada ihtimal. Itulah kata misal tak persen kat 100%. Nah, pada mereka kata lemah iman bukan lemah iman. Samarah iman tu lemah. Di segi amalan kita. Keyakinan tinggi. Tapi amalan tu sebab yang lain pula ada ganggu. Sebab yang lain ganggu. Nah, hawa nafsu kita. Tu kena ada mujahadah tu. Lepas tu syaitan lagi duk ganggu kita. Nah, syaitan tak ada pula syaitan jin, syaitan manusia kan. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinn. Allah Ta'ala panggil syaitan manusia, syaitan jin hak tu duk mengganggu dah pun menyebabkan kita tu jadi tu dia. Supaya kita ada pokok dia naik molek dah. Akar tunya dia molek elok bagus, pokok bagus. Tapi ada hak pasal ganggu gitu, repih dahan dia gitu. Itu ibarat itu maknanya. Itu dari segi kelemahan iman menyebabkan kelemahan dari segi amalan. Itu dia. Baik. Kemudian apabila kita sapa pada mutabak apa tadi, iaitu yakin, percaya, maka bila kita percaya dengan apa? Ya pertama percaya dengan Allah. Saya katakan rukun iman tu. Percaya dengan Allah. Apa makna percaya dengan Allah? Percaya dengan adanya, sedianya, hati tebik wujud, idam, baka. Tu dia tu. Percaya dengan Allah. Apa percaya dengan Allah? Percaya dengan adanya. Sampai tanya, Allah Tuhan ada ke tak ada? Ada. Tu percaya dengan adanya. Kalau orang kafir tak percaya adanya Tuhan. Apa kata kalau sekadar percaya dengan ada? Sungguh tak ada. Sungguh tangan tak terima dak sama sekali. Itu satu. Lepas tu ada Allah sedianya. Dengan makna tidak ada permulaan.
Sebab yang lain ada, tapi ada permulaan. Tiap-tiap satu ada huraian dalam usuluddin. Kita langkah lagi. Percaya dengan segala malaikatnya, itu dengan segala kitabnya. Termasuk Quran. Kita percaya bahawa itu adalah kalam Allah. Huraian dalam usuluddin. Kita langkah-langkah lagi. Percaya dengan hari kiamat. Apa makna percaya dengan hari kiamat? Hari kiamat akan berlaku sungguh. Tak ada, ya kau. Berlaku sungguh. Apabila berlaku hari kiamat, mula start mana kiamat tu di mana? Dimula di tiup sangkakala. Yang pertama. Bila tiup sangkakala pertama, akan mati semua yang ada pada masa itu. Hatta sampai ke segala malaikat mati, segala jin mati. Makna setiap yang menyawa yang ada masa itu, semua mati. Hak kita tak ada siapa ada, mati sebelum lah. Hak mati ketika tu. Hak yang ada masa tu, para malaikat semua mati. Hatta Jibril, Mikail, Israfil, Izrail juga cabut nyawa sendiri pun mati. Tapi tidak mati dengan tiup sangkakala. Lepas tu Allah memati. Lepas tu apabila mati akan hidup balik. Hidup balik akan dengan tiup sangkakala yang kedua. Kita percaya. Itu mana rukun iman tu, percaya dengan al-yaumil akhir. Percaya dengan Allah, percaya dengan segala kitabnya, percaya dengan segala rasul, percaya dengan segala malaikat, percaya dengan hari akhir, hari kiamat. Batas syurga ni aku ada, kita akan kena azab, kita tak ada kena nikmat. Semua tu masalah kata percaya hari akhirat. Tu huraian dalam usuluddin semua tu. Tepat nak bercara dengan soalannya, percaya dengan qada dan qadar. Ni. Apa makna percaya dengan qada dan qadar? Dengan makna semua perkara tak berlaku melainkan dengan Allah melakukannya. Tu makna percaya dengan qada dan qadar. Semua tu Allah telah menentu sedia kala dan Allah melaku dengan kudratnya. Itu panggil qada dan qadar dengan cara lekah. Tapi huraiannya panjang lagi lah. Tu dia. Apabila kita percaya begitu, dah kita percaya begitu, yakin begitu, yakin. Bila begitu, terbit pula hukum kemudiannya, wajib atas kita redha dengan qadanya. Sebab tu berlaku keuzur, berlaku kesusahan, berlaku kemalangan, berlaku apa? Wajib atas kita redha dan sabar. Dan ni ayat dah sebut sabar ni tu. Sabar. Tu dia. Sebab apa? Sebab kita dalam percaya, kita dah percaya dah. Qada dan qadar. Apa makna qada dan qadar? Semua perkara tak akan berlaku malaikat dengan melaku oleh Allah. Lepas itu dia mengaji surah Yasin pada sangat ada sebut tu. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ingat ayat. Sesungguhnya pekerjaan Allah apabila dia kehendak. Kehendak idza arada syai'an, apabila kehendak ia tu, kehendak tu kata ibarat pada takluk iradat ya tanjiz dia apabila menentu sedia kala. Syai'an akan sesuatu perkara. Ay yaqula lahu, bahawa firman ia Allah bagi suatu dia kanak Nabi ada itu, kun, jadi olehmu, fayakun, maka jadilah ia. Ini orang ngaji kena tolong dengan ilmu balaghah pula. Bukan mana Allah perintah suruh jadi. Ini kinayah isti'arah daripada kata bila Allah Ta'ala kanak nak beri jadi, siapa masa dia menjadikan. Bila dia menjadi, saya jadi. Bila dia menjadi, jadi. Tak ada kata menjadi tak jadi, tak ada. Itu ibarat pada kun fayakun, seolah-olah dia firman kata kun, jadi, maka jadi. Itu dia panggil isti'arah. Ataupun yang kata lain dia panggil isti'arah tansiliyah. Sebagai perumpamaan seolah-olah kata jadi, maka jadi. Salah itu. Walah ibarat pada Tuhan menjadikan, maka jadi. Bila dia kanak nak jadi, dia jadi. Bila kanak nak berlaku, dia melakukan. Maka berlakulah. Klik pada kita ada zikir semua. Masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Dia ada zikir lidah lah. Apa-apa barang Tuhan kehendak,
berlaku ia. Sebaliknya wa ma lam yasha, apa-apa barang Tuhan tak kanak ia berlaku. Lam yakun, tak berlaku ia. Pandai duk berlaku itu berlaku ni apa ni? Daripada timbul isu, semua daripada kanak Allah tu. Sebab tu wajib kita redha dengan qada. Kita tak mau kepada uzur, sakit, susah. Tapi berlaku juga. Ini apa? Kanak Allah. Kita tak kanak ni jadi kita. Tapi berlaku juga. Kanak Allah. Wajib kita redha. Nah, tak redha, hati maksiat hati dah. Nah, wajib atas kita sabar. Tak sabar, salah dah kita. Hati maksiat batin yang kita panggil. Nah, dari segi maksiat zahir, tak ni. Apabila minuman keras, minuman mabuk, nah kita kan, berzina, berjudi, tu maksiat zahir. Ada pun tak redha dengan qada, tu maksiat hati dia panggil. Hati ada tasawuf bercara pula. Tu. Hati ada tasawuf bercara. Itu sebab itulah digalakkan kepada adik pelajar ni, selain pada kita hafal Quran, ingat kita masa kecil-kecil mudah apa? Mudah ingat. Nah, bila kita ingat dah, kita jaga. Sini panggil apa? Meneras. Setelah kita hafal ingat habis dah, untuk nak jaga supaya tak lupa, kita kena ada mengulang-ulang. Ada panggil menerah dah sini. Panggil juga. Orang petani panggil derah. Orang petani panggil berderah. Penderas. Ya sampai pada darasah itulah bila panggil madrasah dah. Madrasah tempat belajar, tempat mengajar. Belajar selalu pagi, petang, malam, pagi. Madras tempat belajar. Pak kita ni selalu duk baca semua macam dah dia. Daras Arab tu lah. Ambil hak tu campur jadi Melayu, orang petani panggil pederas. Sini panggil meneras. Tu hak tu dah lah tu maksudnya. Mana nak panggil pederas macam mana? Mengulang-ulangkan supaya hak ingat bertambah ingat. Tu kaedah kata iza takarrara taqarrara. Apabila berulang-ulang bersungguh-sungguh, ya kau tetap. Wa iza taqarrara tahaqqaqa. Apabila dia tetap, kau kemah, kau tahaqqaq, kau berasa sungguh. Tu asal. Sebab tu kita hafal ingat dah, kalau tak peduli dia akan lupa kan. Itulah. Baik. Sekarang jam tu hampir kalau sini tu 9 lebih dah lah. 9.12 atau 11 minit. Ikut jam. Ada soalan lagi? Kita nak berhenti jam berapa? Nak berhenti jam berapa? 9.30. Satu soalan lagi. Boleh. Boleh. Maksud yang perlu kita mengaji daripada ilmu tasawuf. Untuk apa kita mengaji ilmu? Saat ni dah hurai saat ni. Tasawuf sebut saat ni. Jadi hari ni keliru banyak. Nah, ni apa yang kata syubhat ni besar, betul wajib menolak ke syubhat. Syubhat tu apa syubhat? Samar. Samar. Berarti kita memasukkan kesamaran. Daripada hak Arab panggil syubhat, Melayu kita panggil kesamaran. Kalau kita potong tubiknya, samar. Patut apa pengertian sama-sama ni? Apa makna samar? Tak jelas, tak nyata ni patut lapu ini. Cuba kita padamkan tinggal halus seluar. Kita nampak tapi tak jelas. Nampak tapi kurang nyata. Tu panggil syubhat. Yang Melayu kita panggil samar. Bila kita bubuhkah kesamaran. Jadi bila kesamaran kadang-kadang ada orang ucap kata tasawuf ni tak perlu. Bahkan usuluddin pun tak perlu. Tak tahu perlu hak mana tak tahulah. Dia hari ni
So tak perlu dua, tak perlu. Tak perlu suludin, tak perlu pada tasawuf. Dia hak tu nama ilmu. Dia apabila ditadwin, bila menyusun ilmu ni kama daripada wafat Nabi SAW, mari di akhir kurung pertama. Nah, di akhir-akhir kurung pertama. Nah, nak masuk kurung kedua, zaman pemerintahan Umar ibnu Abdul Aziz daripada Khalifah Bani Umayyah. Nah, Umar ibnu Abdul Aziz radhiyallahu anhu, dia ni jadi khalifah, raja besar masa tu, dan lagi pula alim daripada ulama mujtahid mutlak. Masa tu belum lahir Imam Syafi'i lagi. Kalau lahir Imam Syafi'i tahun 150 Hijrah. Dia masa dia tu akhir tahun 100. Mati dia tahun 101, tak kilah lah akak-akak tu. Maknanya dia tu mujaddid lagi pula. Masa dia jadi perintah lah. Dia perintah kepada ulama-ulama setiap bidang, suruh menyusunkan kitab-kitab. Ni seperti kita mendengar kan ni. Ada ayat terdengar pada zaman sahabat gitu ke. Nabi SAW ucap ke apa, sahabat dengar. Nabi buat ke apa, sahabat tengok. Kadang-kadang nampak Nabi bergerak-gerak mulut sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, kau ada bahasa baca apa gerak-gerak. Ayat-ayat. Sahabat dengar. Ingat. Maka dia menyapa ke orang belakang, orang tak sepat dengan dia. Bagaimana mu tengok Rasulullah buat? Bagaimana mu dengar apa dia ucap? Ni ayat. Jadi dengar ucapan, dengar. Turun, menurun. Turun, menurun. Tak ada tulis kitab dah lagi masa tu. Sahabat di zaman sahabat, zaman dia Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam tu, dia pun kata, ditegah takwi tulis selain pada ayat Quran. Yakni secara umumnya. Ada hak dia benar beberapa orang sahabat. Jangan kamu tulis daripada aku selain pada Quran. Takut bercampur aduk antara ayat Quran dibaca dengan ucapan dia. Lalu itulah ingat ke ingat sudah. Ada pun Quran boleh ditulis. Tapi tulis pun tulis di batu-batu, pelepah tamak dan lain-lain. Lepas tu ingat dada. Kata tulis jadi sebuah gini, belum masa dia. Hak tu main buat masa Abu Bakar. Buat jadi mushaf namanya. Lepas tu, ada pun karangan kitab, tak ada. Lepas tu lah, apabila duk berlaku peperangan tu ke, macam-macam peperangan, matilah. Marilah Sayyidina Umar bimbang takut, puak-puak mati, puak ingat Quran dalam dada, kebimbangan takut orang kemudian ni terlupa habis tak ingat Quran. Suruh buat jadi sebuah begini. Dengan ringkas cerita buat sebuah. Kalau masa tak ingat, bukalah. Kalau kita tak ingat masalah, buka kitab. Kerana kita ada. Habis tu kita nak belajar kaedah tu. Kalau timbul masalah isu macam-macam isu timbul, kita merajaah lah kitab. Habis tu kita kena belajar kaedah dulu baca kitab. Kita tak mengaji kan sudah kita ada orang tua kita mati tinggal kita banyak tengok aja kita. Buka boleh buka. Habis tu kita digalakkan belajar kaedah supaya kita boleh rajak kita sendiri. Apabila diperintah suruh tulis, itulah timbul tulis. Maka tulis bahak hadis, tulis hadis, tuhak fiqh, tulis fiqh. Tapi nama-nama ilmu tak ada lagi. Lepas tu dia panggil bila tulis bagai-bagai ilmu tu panggil funun. Segala macam ilmu. Apabila segala macam ilmu nak letak nama apa? Kita dah boleh anak nak letak nama dah lah. Kita pergi buka kapur nak letak nama kapur apa? Ni pun bila tulis jadikan ilmu. Funun, bagai-bagai ilmu. Nak letak. Ilmu pada bercara pegangan ni panggil ilmu apa? Letak panggil pan ilmu tauhid. Ilmu bercara ke macam solat, semaya, puasa, zakat, ibadat. Cara munakahat, cara apa, menikah kahwin, cara keperaturan dalam hidup. Bab jual beli. Letak pan ilmu fiqh. Pan al-fiqh. Lepas tu ada ilmu bercarakan hati. Supaya saat ni, redha dengan qadha. Dan juga mana kita lagi apa kena ada tawadhu'. Lawanannya takabur. Adanya ikhlas atau hati dia. Lawanannya ujuk ria. Adanya tamak.
Lawannya redha dengan qada. Itu semua tu bercara hati panggil. Nak kenal hati. Dengan kata lain, mengenal diri. Maka ilmu bercara tu panggil apa? Letak nama pantasawuf. Ilmu bercara hati. Apabila kita faham dah kata ilmu usuluddin bercaraan mengenai iman. Ilmu fiqh bercaraan tentang syariat Islam. Ilmu apa dia? Tasawuf bercaraan dia berkaitan dengan ihsan. Enggak dalam agama kita iman, Islam, ihsan. Ada. Bercara iman ilmu usuluddin. Bercara tentang Islam itu syariat fiqh dia panggil. Bercarakan tentang mengenalkan diri hati panggil tasawuf. Itu ihsan dia panggil. Maka ambil daripada hadis 3. Jibril alaihissalam bertanya Nabi SAW tentang apakah ia Islam, apakah iman. Ada kutip rukun situ tu, hadis tu. Bila tanya apakah iman, Nabi SAW jawab 6 perkara. Bila tanya apakah Islam, dia jawab 5 perkara. Apakah ihsan? An ta'budallah ka'annaka tarah. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Itu ihsan. Sudah tu dengan rekah dia tanya bila kiamat, akhir tanya alamat kiamat, sudah pergi Jibril. Lepas pada tu Nabi SAW bertemu dengan Sayyidina Umar, katanya setengah kata riwayat 3 hari. Umar, Nabi tanya dia SAW, mu tahu dah Umar siapakah orang yang bertanya kemarin? Umar kata Allah huwa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulullah tahu, mana kami tak tahu. Tak kenal siapakah orang kemarin yang bertanya. Itulah kata dia fa innahu Jibril. Itulah Jibril. Atakum yu'allimukum dinakum. Sungguhnya Jibril itu datang akan kamu, mengajar kamu akan agama kamu. Dia buat rupa tanya aku. Sebenarnya nak ajar buatmu. Dia tidak tanya depanmu apa Islam. Aku raya. Dia tersadaqta. Cuba ceritakan apa iman. Aku ceritakan iman. Bila aku ayat cukup ni, dia tersadaqta. Apa ihsan? Aku menyata. Jadi rupa dia mari tanya aku. Aku jawab. Sebenarnya dia datangkan kamu, mengajarkan kamu. Mengajar apa? Mengajarkan agama kamu. Maka ulama ambil daripada hadis ni kata, bila sebut agama, melengkapi iman, Islam, ihsan. Kerana tak bagi ilmu ke, ilmu syarak, usuluddin, fiqh, tasawuf. Tu dia. Nah, apa tu? Tiap-tiap dia ada. Apa dia? Wadih, dia maudhu', dia ada apa yang panggil mabadi asyara. Apa dia bicara ilmu tasawuf, apa dia bicara ilmu usuluddin, apa dia bicara ilmu fiqh, dan apa hukum belajarnya wajib. Apakah dalil yang menunjuknya? Tu, tiap-tiap nak masuk satu ilmu dia ada mabadi dia. Permulaan untuk kita nak masuk satu-satu bidang tu, kita kena tahu dulu permulaan dia. Jadi masalahnya tasawuf mesti kita kena tahu. Hinganya dia ada lapisan dia pula. Kita belajar tahap pertama pada kelas ke? Kelas darjah 1, darjah 2 sampai kelas ibtidai 6 darjah dah. Darjah sini panggil nak panggil apa? Darjah panggil waktu. Kita wakah dengan ha punya darjah. Kalau wakah dengan ta punya darajat. Nikmat, nikmah. Rahmat, rahmah. Barakat, barakah. Betul dah. Kita sini panggil barakat. Kalau orang Jawa panggil barakah. Nak keberkahan. Kita nak kepada keberkatan. Kan kita guna kata keberkatan. Orang Jawa kata keberkahan. Jadi nak itu. Ini pun-pun darajat. Darajah. Jadi dia ada darjah dia lah. Tengok kita nak ngaji adik-adik. Ngaji dulu kelas 1, naik 2, 3, 4. Begitulah ajaran tasawuf. Kenal dulu sifat mazmumah. Apa telitah macam ni panggil apa. Kenal dulu deki. Apa dia deki. Kenal dulu tawadhu' apa. Ikhlas apa. Unjuk. Kenal tu wajib. Tu ini kena. Sahabat itulah sebagai merupakan
penyakit duk merosak amalan tu. Cepat kita suka menanam, bagus. Menanam pokok, menanam sayur, kita suka dah. Lepas kita pandai cara diruh dia, cara baja dia, kita pandai. Tapi kalau tak pandai jaga penyakit, macam mana tanaman kita tu? Lobok tanah ada penyakit nak merosakkan. Nah, buah-buahan kita tanam ada penyakit nak merosakkan buahan tu. Buah dah elok, buah dah bagus kerana kita belah dengan rukun syarat tu belah malah dah. Tapi tak jaga perkara nak merosakkan tu. Buah. Ni tersauh dia cara tu. Bagi tak faham kata kan perlu dijauh-jauhkan. Tu tempat berat tak ada tu kan. Apabila berlaku sesuatu, orang kata sabar, tak kena sabar dah, aku lama dah aku duk sabar. Tu dia tadi salah lah. Itulah di antara lain. Jadi mestilah kita orang Islam berkata agama. Kita ni orang agama Islam. Bila sebut agama, melengkapi 3. Itulah. Jadi dengan apa dia tu, penjanjian soalan yang terakhir sana dah. Rasanya cukuplah sekadar itu untuk kali ini. Kemudian semoga-moga apa penyampaian telah disampaikan dan masa yang kita rebutkan peluang ke masa ini semoga tidak disia-sia oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menjanjikan ganjaran orang yang buat baik kepadanya sebagaimana firman, innal ladzina amanu wa amilus solihat inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Allah Ta'ala kata sesungguhnya kami tidak mencia-siakan balasan orang yang telah buat baik. Maka panggil ihsannya lah tu. Man ahsana amala. Nak panggil kata orang yang mengelak buat baik. Buat baik nak sah dia cara dengan hukum syarak, fiqh. Lepas tu semua gibina ta'asah usuluddin. Nak panggil ihsan kena bersih, kena ikhlas. Itu soal situ dah. Allah Ta'ala kata dia tidak mensia-siakan. Maka dengan sekadar itu cukuplah dulu untuk kali ini. Semoga-moga bertemu lagi di kali lain insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka sekianlah saja. Wabillahi taufiq wal hidayah wan najatu minan nar wal falah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah tuan-tuan yang saya muliakan oleh Allah SWT, sebelum kita akhir majlis kita pada malam ini, insyaAllah nak minta Bapa doakan Mahat kita murah rezeki, permudahkan urusan dan mudah belajar menghafal dengan akhlak elok-elok insyaAllah. Falyatafadhal mashkuran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li azwajina wa li auladina wa li dhurriyyatina wa li mashayikhina wa li ashabil huquqi alaina wa li jami'il muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arina al haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma arzuqna ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiban mubarakan fih wa amalan maqbulan wa sa'adatan darain. Allahumma la tuhyina fi ghaflatin wa la ta'khudna 'an ghirratin waj'al akhira kalamina min ad-dunya qawla la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka as-salamah wal 'afwa wal 'afiyata fid din wad dunya wal akhirati wal ahli wal mal innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma inna na'udzu biridhaka min sakhatik wa na'udzu bi mu'afatika min 'uqubatik wa na'udzu bika minka la nuhsi thana'an 'alayk anta kama athnayta 'ala nafsik. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik
وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.